Tell me what Dr. Farah have told you about micro and micro. Micro dulu lah, micro teaching. Awak kena buat apa ya? Siapa boleh cakap dengan saya? Sebab micro ni, mikro lah kan, kalau dalam bahasa Melayu dia mikro. Micro ni 20 markah kan, makro pun 20 markah. So saya nak tahu you all jelas tak apa yang dimaksudkan micro dengan apa yang dimaksudkan dengan micro dengan macro. Kalau bahasa Inggeris ni lah, micro dengan macro. Siapa nak terangkan? Hai Pavitra. Pavitra tu nampak masuk tapi hai, boleh dengar Line okey. Sangat pagi ni. Tak apa. Tak apa kalau nak tutup video. Okey. Video ni memang dia sedut banyak data kan. Okey. So what's the difference between micro and macro? Micro teaching and macro teaching. Siapa yang telah diberitahu dalam kelas? Ada kan borang dia kan? Ada 2 borang berbeza kan? Micro teaching, kemahiran A, kemahiran B, kemahiran C, kemahiran D, betul? Betul kan? Semua macam tak pernah dengar je ni. Doktor, kalau ikut yang taklimat hari tu, yang diberikan berdasarkan kaedah pentaksiran, micro teaching kami ada 2 session, 20% untuk setiap session. Okey. Tapi untuk yang tadi pula doktor kata ada perbezaan antara micro teaching dengan macro teaching, kalau tak silap saya lah. Ada ke? Oh, ya ke? You all ada borang kemahiran tu tak? Ada borang kemahiran A, B, C, D tu tak? Ada kan? Saya rasa macam tak ada doktor. Tapi mungkin saya je kot tu, tak tahulah. Sekejap Sekejap.
Okay, ada tak yang ni? Nampak tak? Panduan pengajaran mikro dan makro ni ke, Doktor? Yang ni yang saya tunjuk ni. Kami Ada tak kan? diberikan versi yang ni. Oh, you all versi yang mana? Hanya rubrik penilaian penuh saja. Yang ada komponen. Saya Okey, kejap. Saya tengok. Oh, yang ni penilaian pengajaran mikro. Sorry. Dia dah buka banyak-banyak ni, dia pun dah pening dah. Okey, yang ni penilaian pengajaran mikro dalam talian, betul? Tak keluar lagi dekat Doktor punya skrin. Ya, kejap. Kenapa lah internet ni lambat ya? Betul Doktor, yang ni yang kami dapat. Yang ni Okey, yang ni yang dapat Okey, mikro Okey, tak apalah. Domain 1, domain 2, domain 3. Okey. So kalau begitu terdapat perubahan lah dalam pengajaran, maksudnya dalam kursus micro teaching ni. Kalau dulu pelajar semester tahun lepas lah, semester 2, we have two kind of teaching. Okay, one is micro, means that you need to focus on specific skill. Contoh, okay, kalau saya tunjuk tadi kemahiran A ni, okay, what we have here for kemahiran A maksudnya permulaan variasi penerangan. So itu kemahiran A. Okay, yang ni kemahiran A kalau you nampak. Kan? Kemahiran A kalau dulu. Okay, sebab kita nak tengok because when you are teaching, we have several skill that you need to focus on. Especially when you introduce the topic. Kan? Kan tiba-tiba je, okay, verb ini. No, cannot. You need to have orang kata, set induksi. Kan? You need to attract the student. Okay? On the topic lah. Okay? So dekat situ ada kemahiran A. Kemudian kita ada kemahiran B. Penggunaan papan hitam dan pengesanan. Of course lah sini tak ada kan, sebab because you are teaching sekarang ni, you nak kena teach online. So mungkin you boleh ada papan yang kecil ke. Okay. Small whiteboard and ataupun you can use your kalau dalam Zoom tu ada scribble whiteboard. Whiteboard. So boleh guna kan. Next, we have kemahiran C. Okay, kat bawah tu ada kemahiran C. Menjelaskan dengan contoh peneguhan dan pengesanan. Okay. Yang ini adalah kemahiran C. So we have different kind of skill yang you need to develop when you are teaching. Okay. Next, kita ada kemahiran D. Ini lebih kepada penyoalan, questioning dan pengesanan. Okay, questioning dan pengesanan. Okay, so ini adalah borang yang kami guna dululah. Okay, jika sekarang dah ada rubrik lain, okay, kita teruskan, tak apa. Yang ini kita panggil micro, maksudnya you focus on specific skill. Micro, kan? Micro very small lah. So ada 4 kemahiran lah yang di ni. So bila makro, so pelajar kena tunjukkan semua skill tu daripada set induksi, lepas tu penggunaan papan hitam atau whiteboard, lepas tu menjelaskan dengan contoh dan
penyoalan dan pengesanan. Okay, semua kena tunjuk bila makro besar. Okay, makro mikro kecil, nama pun perkataan mikro kecil So kalau dekat sini, kalau kita lihat, okay, rubrik yang baru, kita tengok ada rubrik baru ni. Internet ni dia very slow pula. Dah nampak belum? Dah keluar belum? Dah keluar dah, Doktor? Dah keluar dah, Doktor. Dah keluar okey. Okey. Dekat saya punya skrin ni dia tak keluar lagi. Okey. So we have different component. Okay. Component 1, pengetahuan isi, kandungan dan pedagogi. Component 2, perancangan pengajaran yang coherence. Okay. Component 3, we have perancangan penilaian pembelajaran pelajar. Okay. Dan kemudian kita ada different domain, persekitaran pembelajaran. Menyediakan suasana pembelajaran dalam talian yang kondusif. Sebab apa kita mungkin sebab sekarang ni online, so we need to change the, nak kata sistem pun boleh lah kan, sebab kita tak boleh guna pakai borang yang lama tu, sebab borang yang lama tu more kepada face to face. Okay, so bila dah ada online ni kena tukar lah, semua kena tukar, rubrik pun kena tukar supaya lebih adil lah kepada pelajar. Okay, next, for domain 2, we have component 1 dan component 2, mengurus tingkah laku dan disiplin pelajar. Okay, kita tak ada rubrik in English. So we need to use the Malay rubrik ni So you kena faham lah, apa kriteria supaya you dapat 4 markah untuk setiap komponen ni. Sebab kita akan nilai kita akan nilai lah buat. Kalau mengikut ni tadi, kita ada komponen, next komponen pengajaran, komunikasi berkesan dengan pelajar. Okay? Bila kita kata dengan pelajar tu maksud, bila rakan, contoh Syuzi mengajar, rakan-rakan kena involve. Okay? Kena jadi pelajar. Kena berlakon lah, role model. Role play lah. Role model pula, role play. So maksudnya, how Suzy can attract your student attention to participate. Kan? So itu penting tu. Kan? Kalau you tengok, you pun mungkin ada kelas online kan. So kita ada masalah lah dengan kelas online ni bila guru tidak dapat attract student attention. Itu penting kemudian komponen 2, we have, what is this? Mengguna pelbagai teknik persoalan dan perbincangan. Kemudian pengajaran, pendekatan pengajaran yang fleksibel dan responsif. Okay, so dia ada kriteria tu. Guru peka, berupaya mempelagaikan pendekatan, mempelagaikan bahan bantu mengajar dan sebagainya. Kemudian intonasi. Okay, dan lontaran suara yang sesuai. Lepas tu pedagogi ICT. Okay, cumanya saya dapat tahu dari kelas lain sebab because of the internet connection yang kurang stabil, kelas lain banyaknya buat rakaman. So, which one you prefer? You prefer buat rakaman ke? Bila buat rakaman, ada certain component tu tak boleh nak access. You faham kan? Contoh yang tadi tu. Komunikasi berkesan dengan pelajar. You tak ada pelajar. Contohlah. Melainkan you carilah jiran tetangga you kan. You buat role play lah. You mengajar kat depan. Ada anak murid di belakang. Itu satu option lah. Okay, kalau tidak, saya tak nampak komunikasi berkesan dengan pelajar tu. Okay, maksudnya bila kita kata komunikasi berkesan tu,
memang dia dekat situ kriteria dia menggunakan lara bahasa yang mudah, menggunakan perkataan yang betul, menggunakan mimik muka dan gerak tangan yang bersesuaian. Lepas tu yang dekat atas tu, kalau dekat atas tu mengurus tingkah laku dan disiplin pelajar. So itu susah nak ni kalau you tak ada pelajar di depan mata you. Okay, so you kena faham lah ada komponen yang sukar nak diukur kalau online ni pun. Walaupun dia cakap kat sini kan, contoh ni, menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif, respons segera diberikan terhadap pertanyaan pelajar. Masalahnya kalau you buat rakaman, you tak ada murid, macam mana you nampak apa yang saya cakap ni? So you try kalau ada 2-3 pelajar pun dah boleh. Cuma masalah nak record video tu lah pula. Kan? Sebabnya you so banyak constraint lah. Dari segi rubrik pun ada perkara yang tak sesuai lah bila online tu. Contoh dekat situ pun ada. Dekat ni komponen 1D pelajar bebas untuk berkongsi pendapat masing-masing. Tu kalau tak ada pelajar macam mana saya nak tanya you all. Macam mana kalau you all tak ada pelajar? Okay, dan pelajar bebas untuk berkongsi pendapat masing-masing. Okay, ini masalah lah. Okay, interaksi antara pelajar dibantu oleh guru. Kalau tak ada pelajar macam mana you nak bagi interaksi? Kalau tak ada pelajar macam mana you nak pantau interaksi tu? Okay, menggalakkan perbincangan yang aktif dan selamat. Okay, tidak berlaku perbincangan antara pelajar. So banyak kekangan lah di situ yang saya nampak dalam rubrik ni pun. So tak apa, kita try lah buat mana yang termampu. Macam option saya tu mungkin carilah adik ke jadi pelajar ke, buatlah lakonan untuk jadikan pengajaran you interaktif. So macam siapa bagi tahu tadi, Shuzi you all kena buat 2 kali 2 kali micro teaching, is it? Yes, 20% each. 20% each, okay. So what you can do now is to write the RPH first. Okay, RPH, lesson plan. Okay, saya ada share contoh lesson plan. It's up to you because different school has different lesson plan. Okay, macam yang Dr. Faradila bagi tu mungkin Selangor punya kod. So you kena be flexible be flexible. Ada sekolah dia lebih structured, ada sekolah yang tak structured. Bergantung pada JPN dia. Okay, so you need to be flexible. Tapi yang penting content dia lebih kurang sama. Okay, if you see kan content, ada content standard yang Dr. Faradila bagi tu in Malay In Malay ke? Yang sekolah menengah sekolah menengah kebangsaan Husin tu kan? Okay. So you can use yang English version tu sebab you are tester teacher kan? So guna yang English lah. Dan yang penting sekali saya ada share the planning kits tu kan? The planning kits tu sangat penting bila you nak buat your standard standard learning standard learning ke? Saya buka. Saya tutup ni. Yang saya share tu apa Belum taksonomi tu. Yes, belum taksonomi tu. Kata kerja, verb tu. Kan, verb tu sangat penting to help you in writing your RPH. Okay, lesson plan. Maksudnya di mana kejap
Sekejap komputer saya ni lambatlah pula. Okay, so ini adalah RPH ataupun lesson plan. So bila you nak tulis learning standard contoh ya, ataupun learning objective ni. Okay, learning objective. Content standard ni dari dalam DSKP kan, betul kan? Content standard. Betul. Betul kan? Yes, okay. Then you copy and paste lah. Copy and paste the content standard. Okay, yang ini semua you letak lah. Okay. Kemudian learning standard ni. Okay, learning standard ni pun dalam DSKP juga kan? Ya, Doktor. Betul. Okay. Alright. So yang kita nak fokus sekarang ni adalah learning objective. Okay, learning objective by the end of the lesson, pupils will be able to explain pictures given. Contoh, ini saya tak tahulah apa topik dia. Kejap. People and culture. Topik family ties. Okay, lesson skill focus speaking. Okay, so dekat sini you need to use the verb yang daripada taksonomi Bloom ni. Okay, verb tu saya dah share. So you tak boleh kata untuk contoh yang nombor 1 learning objective memahami. Tak boleh sebab kita tak tahu how to assess memahami tu yang macam mana. So, kalau dia boleh explain maksudnya dia boleh ni lah. Boleh tunjukkan tingkah laku tu lah. Okay. So you kena guna all the verb dalam Bloom taxonomy sama ada level 1 ke, level 2 ke, level 3 ke, level 4 ke, level 5. Level 5 tu maksud evaluate lah. Dia tak keluar Sekejap. Dia masih tak keluar ni. Oh dah ada. Dia lambat Okay, yang ni. Dan ada soalan-soalan lah yang you boleh gunakan semasa you mengajar. Soalan-soalan questioning. Yang ini yang questioning tu. Okay, you need to polish your questioning skill. Okay, yang ni so baru dia keluar ni. Minta maaf lah komputer saya ni dia lambat sangat. Okay, so ini adalah keyword yang you kena lihatlah untuk apa tu, tulis you punya learning objective. Learning objective ni mesti something yang you can assess. Okay, assess dari segi you guna rubrik ke, you kena guna contoh you tengok she or he can explain the concept. Itu maksudnya dia berjaya lah. Maksudnya tercapai lah objektif pengajaran tu. Kan? Because learning objective tu akhirnya mesti tercapai.
mesti tercapai. You need to achieve the learning objective. Kalau tak, maksudnya dekat refleksi nanti, dekat dalam you punya your lesson plan, you need to state berapa peratus yang tercapai, berapa peratus yang tak tercapai. Okay, so ini guide lah, guide untuk you tulis learning objective ya. Okay, yang lain tu, yang ini activity lah, pre-lesson, development. Ini saya rasa dah diajar dalam kelas lah. Okay, lesson delivery. Saya tengok my sister punya lesson plan ni very simple ya. You all kena elaborate more ya. Ini cikgu dah lama mengajar. So dia dah tahu dah. But you as a new ataupun teacher trainee, you need to be specific. Okay, kena spesifik ya. Apa aktivitinya. Okay, supaya lebih jelas lah. Okay, sebab saya sebagai pensyarah yang menilai tu nak kena tahulah. Kalau you kata kat situ, teacher introduce, T tu I think for teacher kot. Teacher introduce part 2 in speaking. Part 2 tu apa benda? You cannot be very simple like this lesson plan kan. Ini just format yang you boleh guna. Okay, lepas tu teacher T shows 5 pictures and explain it to class. Apa picture tu? 5 picture you kena letak that 5 pictures. Kena ada all the evidence because I'm going to assess your lesson plan. So kalau you kata 5 picture je, saya tak tahu picture apa. So mana evidence saya nak nilai you punya rubrik? You punya lesson plan. So lesson plan berapa peratus ya? 20 ke? Saya tengok dekat ni. Lesson plan dekat sini dia kata lesson plan 10%. 10% ya. Lesson plan 10% ya. Lesson plan. Perancangan pengajaran. Okay. So lesson plan ni 10%. Okay. So percubaan tu pertama maksudnya masa micro teaching yang pertama you need to give me the lesson plan so that I can check dan lihat semula apa yang you the proposed activity tu you buat ke tak. Okay, the proposed activity you buat ke tak. Next, saya pulangkan balik. Then for untuk penambahbaikan. Dan micro teaching yang kedua, you Dr. Faradila ada beritahu tak? Is it the same topic ataupun topik yang berbeza? She didn't say whether we can choose the same topic or not, but we do need to have 2 RPH for different micro teaching. So 5% for okay. 1 RPH. So if like that, you need to focus on 2 different topic. Mungkin topik yang bersambung. Okay, so that I can see the coherence of your teaching from micro teaching 1 to micro teaching 2. Boleh tak? Alright, Doctor. Boleh ya? 2 different topic ya. Dia mungkin boleh bersambung but 2 different topic so that I can see the coherence. Okay, sama ada dia ada kesinambungan tak daripada topik 1 dengan topik 2. Okay, sebabnya penting tu ya. When you are teaching tu, kadang-kadang kita ni mengajar not connected. Each topic, one topic dengan another topic not connected. So belajar macam belajar in silo tau. Ini je. Okay, lepas ni belajar lain pula. Sama juga kalau mengajar matematik dengan dia tak ada merentas kurikulum tu satu contoh tak merentas kurikulum. Merentas topik pun tak, merentas kurikulum pun tak. So pelajar pun rasa terbeban. Okay. So we need to have 2 topic. Okay. Kalau related lagi bagus so that macam ada previous knowledge lah. Kan, especially yang untuk make connection tu. Make connection topik 1 dengan topik 2. Okay.
So kalau ada 2 RPH, satu RPH 5 markah lah. Another one lagi 5 markah. Okay, sebab ada 2 RPH. Sebab ada 2 video, so ada 2 RPH lah. Okay, tak apa. Alright, so panjang video berapa minit doktor ni kata? 20 minit doktor. 20 each minit, session is 20 minutes, yeah. 20 minutes, okay, for 20 minutes. So kita cannot finish in one class so maksudnya kita ada 9 orang ya. 9 orang darab 20 tu kalau tak ada masalah kita nak tengok video. Kan? 9 darab 20, 180 minit. 180 minit tu lebih daripada 2 jam kelas kan. So boleh tak Shuzi, can you list down who are going to replay dia punya ataupun show dia punya video on first class dengan second class. Boleh tak? Kita ada 9 orang, mungkin 5 orang for the first class. Then another 4 orang tu second class. Itu untuk micro teaching yang pertama. The first micro teaching. Alright, doktor. Okay, pick at random lah. Jangan, ataupun kalau you all nak ni, sebab next week will be midterm break. So you can, record your own teaching. Then, masa the first class tu, this 5 student, teacher trainee ni akan show dia video, you all punya video, dan akan ada pelajar lain yang menilai. Okay, dia akan guna the same rubric untuk menilai lah. So itu pun salah satu, bukan saya seorang je menilai, you as mungkin virtual students ya, menilai lah kawan-kawan tu. So dekat situ Suzy, 5 orang kena ada list 5 orang pembentang. Okay, pembentang tu maksudnya dia akan show the video. Kemudian akan ada penilai pertama dengan penilai kedua for each student tu. For each presenter. Sebab dia akan showkan video tu dekat kita kan. Dia akan show, so you kena tengok dan menilai lah ikut rubrik yang you all dapat tu. Doctor, does this mean that everyone record instead of live session teaching? Yes. Oh. Yes. Will it be kena okay? record lah. Doctor, may I suggest that if we can record our teaching, will it be okay if we record it through Zoom? For example, like we have a smaller group of people, means that maybe 3 students, and then we will conduct the teaching session. Boleh. That will be great. That's a good suggestion. So you team up lah, team up 3-4 orang. So akan ada pelajar, instead of you pergi cari neighbours punya anak kan. Itu good. Good suggestion Suzy. Thank you very much. I pun tak terfikir. Boleh you team up 3 boleh juga. Okay, it's up to you. Kalau you nak team up 4, 5 pun tak kisah, tapi at least you need to have student dalam that session so that benda tu live lah sikit kan. Kalau you record yourself, macam susah lah nak cakap. You sendiri tahu ya, kan. So better. Good suggestion tu. Okay, record dekat Zoom. Okay, Zoom tu record lah 20 minutes. Okay, yang student dia kena jadi role play jadi student lah. Okay, buat-buat tak tahu, buat-buat. You kena jadi student masa guru mengajar tu, dan try to yang cikgu tu try to be a teacher lah, a real teacher sebab I'm going to assess you. Itu je yang saya nak cakap. I'm going to assess you. Boleh Alright, Doctor. Okay, jelas tak?
Jelas Jelas. Is it clear? Jelas Ada apa-apa Yes, soalan? betul. Tak ada Okay, saya recap balik. What you are going to do, you need to record your teaching session with your friends. Okay, your friends tu akan jadi students. Okay, micro teaching 1 and micro teaching 2. Okay, when we have class session after the midterm break, we will play the video for each student. Okay, maksudnya pelajar akan playkan video dia yang dia mengajar dengan rakan-rakan dia. Okay, maksudnya dengan pelajar dia. Pelajar yang olok-olok tu lah. Then another 2 student yang bukan dalam video tu akan nilai. Okay, make sure yang bukan dalam video Syuji. You kena Suzy, you kena ni lah tengok balik senarai kumpulan tu. Make sure yang menilai tu bukan tiba-tiba dia nilai dia pula ada dalam tu kan. Lagi kelakar lah kan. It's look funny lah nanti sebab dia menilai diri dia. Dia sebagai murid contohnya, dia sebagai cikgu, tak boleh lah. Ya, kena orang yang berbeza lah. Boleh The penilai 2 means there's 3 penilai including you? Yes. Oh, okay. Alright. Sebab kita nak tahu juga pelajar punya opinion kan. Kadang-kadang bila kita kata benda satu, pelajar lain pun rasa benda tu benda yang sama lah apa yang dia rasa. So kita nak tengok. Sebabnya bila saya menilai tu come from different perspective. Saya sebagai pensyarah. Okay, your friends tu is your peer. Dia melihat apa pula. Okay, mungkin ada perkara yang saya tak nampak. Okay, ataupun saya terlepas pandang, mungkin kawan-kawan you boleh nampak. Okay, so itu penting ada penilai tu dalam kalangan your peers juga. Alright, Doktor. Thank you. Okay. Welcome. So ada soalan lain? So jelas Doktor, rakan yang menilai tu kena sediakan rubrik juga ke Doktor untuk penilaian, maksudnya macam few kategori. Tak, guna rubrik saya tu. Rubrik yang diberi oleh Dr. Faradila tu, you take je dekat situ. Nanti one person mungkin you guna color lain ke. Kalau you kena menilai 2-3 orang kan, mesti kena menilai 2-3 orang. Taklah semua orang you nilai, but 2-3 orang. So different color code ke, it's up to you. Tapi yang penting ataupun you based on that rubric you tengok apa yang dia lacking ke. Contoh apa yang dia good. So macam itulah. Okay, boleh, thank you Doktor. Okay, welcome. So kalau tak ada apa-apa, saya tak nak panjangkan session ni, just nak briefing lah supaya sebabnya dulu session ni berbeza, ada micro teaching and macro teaching. So sekarang ni dah berbeza, so tak apa, kita ikut apa yang dah di strukturkan. So yang penting before the first class tu, yang the first 5 teachers ni hantar RPH untuk saya. Maksudnya sebelum kelas tu kena bagi kat saya RPH lah supaya saya menilai semasa video ditayangkan. Dan boleh juga share dengan kawan-kawan penilai. Boleh Doktor, maaf Doktor, saya ada satu soalan lagi. Maksudnya, sorry Doktor, will you be setting a date for the group 1 presentation and group 2 presentation, or it starts with the kelas lah Friday berapa bulan? Friday after the midterm. So that will be the first presentation. Lepas apa? The week after the midterm break will be the first group presentation. Yes, the first presentation for the 5 students. Then
The following week will be the remaining student. Oh, alright. Understand that. Thank you. Okay. That one is for micro 1. Okay, micro 1. Kalau kita tak nak habis cepat, okay. Kalau tak nak habis cepat, kita boleh buat 3 orang every week. It's up to you. Which one which option yang you prefer? Which option? 3, so ada 6. Lepas tu, we need to have another micro teaching 2, which will have another 3 weeks. So 6 weeks altogether. What do you think? So yang mana satu? You rasa nak yang mana satu ni? Not sure tu, Doktor. I mean, we have to discuss together. Discuss dulu. Tak apa, discuss. Kan, sebabnya kadang-kadang kalau kita keramkan nak melihat 5 presentation dalam one session tu penat juga tau. Kan penat 20 minutes lagi nak tengok kan. Lepas tu nanti nak komen lagi. Saya rasa mungkin 3 lah better. Biar kita habis lambat dan sebab kita nak kena ambil kira the assessment tu, maksudnya penilaian rakan-rakan tu. Apa dia saya akan minta penilaian 1 bagi tahu, penilaian 2 bagi tahu. So itu akan makan masa juga. Okay, akan makan masa. So kita buat 3 since kita ada 9 orang saja. Why not we have the first session, the first class session will be on 11 November ni tak? Ni ya. 11 of December. 11 of December. The second one would be 18 hari bulan Disember. Next, the third one for micro teaching 1, 25th of December. Bila semester you habis ya? February, right, Pavitra? February. Yeah, somewhere. Yeah, February, somewhere around there. End of February or early February? I think early February. Okay, so we have time. Apa, we have time. We have time. Okay, so itulah sessionnya 11 hari bulan on the 11th of December, on the 18th of December and 25th of December. Boleh tak? So nanti Syuzi ni lah. Kan? Staggered sikit kan? So 3. Cukup, enough. So you pick at random lah. Pick at random. Lepas tu for micro teaching 2 nanti, you pick at random lagi. Ataupun you nak switch yang lambat pergi depan ke, yang ni bagi terpulang lah. Itu semua demokrasi. Ya, demokrasi antara 9 orang pelajar. It's up to you. Okay, yang saya tahu nanti, okay, minggu ni dah ada video untuk 3 orang. Minggu depan ada video untuk 3 orang lagi. Then the final week ada video for another 3 students. Boleh ya? Okay. So nanti set up lah. Apa? Sorry. After I discuss it with the other classmates, then I'll send you the names. Yes, very good. That's great. Thank you very much, Suzy. Jadi ketua kelas. Ketua kelas ni memang kena banyak kerja sikit lah. Tak apa. So that one will develop your leadership skill. It's good. Okay. So if apa lagi saya nak cakap, saya rasa dah cakap taxonomy belum. Pastikan ya yang taxonomy belum tu, learning outcome tu yang you can
assess. Memahami tak boleh. Assess, you cannot assess memahami. How you assess understanding? Macam mana? Student understand the concept. Apa macam mana? Tak boleh, cannot. Okay? You explain, you can assess lah. Dia explain tu betul ke tak betul. Dia ada banyak tu kan verb tu. Kena guna yang betul lah. Whether you want to guna arah satu ke, arah dua ke. Okay? Sebaik-baiknya adalah semua arah tu sebaik-baiknya ada. Okay? Sebaik-baiknya ada sebab kalau pendidikan tu dia nak hots kan. Tak boleh lah hot semua. You need to ada lot sikit dan hots juga. Okay? Kena ada dua-dua tak boleh semuanya lots je. Cannot lah. Tak boleh, cannot. Okay? The combination of hots and lots. Okay? Lots tu yang the first two The first two iaitu remember dengan understand. Yang lain tu semua hots. Apply, analyze, apa lagi tu? Tak nampak dah. Evaluate, kemudian create. Itu semua kata kerja kata kerja. So kena guna appropriately. Okay, you cannot just simply use mix and match. Kena use appropriately lah. Ada setengah topik mungkin remember je, dia tak boleh naik sampai create. Okay, so you need to see. Okay, to see the topic. Okay, boleh ya. Dr. one last question. Pavitra, hari tu Dr. Farah ada bagi tahu yang kena prepare laporan refleksi selepas setiap sesi micro-teaching. So should we submit both together atau macam nak sekalikan je doktor? Meaning satu refleksi tapi untuk dua-dua sesi atau do you prefer two different? Refleksi 10 marks kan? Yes doktor. Should be 10 marks. 10 marks. Refleksi tu Dr. Farah kata apa? Kena pilih satu video kan? Your friends punya video kan? Sekian laporan. I think it's about our own session rasanya. Okay. Sebabnya kalau sebelum-sebelum ni kalau sebelum-sebelum ni refleksi tu refleksi kawan punya refleksi. Kalau sebelum-sebelum ni so refleksi, sebab refleksi you tu you dah letak dalam your lesson plan. You ingat tak? Kan ada reflection punya bahagian kan? You have the reflection part in your yes. So nanti saya tanya Dr. Farah dulu, dia maksudkan reflection tu, is it reflection yourself punya reflection buat pengajaran ataupun reflection on your friends punya teaching? Nanti saya confirmkan. Tapi saya lebih suka satu je reflection. Okay, ataupun kalau nanti saya tanya dulu. Okay, sebelum saya takut bagi nanti maklumat salah nanti kan. So nanti saya confirmkan what kind of reflection yang Dr. Farah maksudkan tu. Boleh Okay. Thank you Pavitra for the question. Welcome. Alright. So any more question before we stop? I think that's a question. What? Sorry. I think that's the question. Okay. But we'll ask you later in the WhatsApp group if we came up with anything. All right. No problem. No problem. Okay. See you in 2 weeks' time. All right, doctor. See you. All right. Okay, good Thank you, luck. doctor. Take care. Thank you, doctor. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Okay, welcome. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera, Pavitra. Thank you, doctor. Have a nice day. You too.